kita pergi kepada huruf apa tu? Huruf ghain dan kha. Okey. Secara umumnya huruf ghain dan kha ni tiada dalam sebutan orang Melayu. Kita ada huruf ghain yang ghain palsu. Kalau apa nama ni, ra kita aja GHA. Ghazali kita panggil, kita guna pangkal lidah Ghazali. Sebenarnya huruf ghain bukan ga, dia ra. Maksudnya kalau ni adalah GHA, huruf ghain di belakang lagi. Di belakang pangkal lidah, mana di hujung leher. Jadi ra. Kha, orang kita aja KHA, kha. Khashif. Syarifah khashif. Kha tu tak tepat. Dia hanya menggunakan pangkal lidah. Kha, hujung leher. Maknanya bersetentangan dengan pangkal lidah. So huruf ghain dan kha ni memang kalau orang tak betul-betul, tak talaqi betul-betul, tak jumpa dengan guru yang betul-betul, dia akan sebut huruf ghain dan kha, ghain dan kha yang palsu. Okay. Yang pertama, mengidghamkan huruf ghain sakinah. Sekarang ni dah macam lebih kurang sama, perkataan tu berulang-ulang, cuma contoh je dan huruf berlainan. Macam mana tu? Ni, yang ni memang kena hati-hati. Bila huruf ghain mati, selepasnya huruf qaf. Ghain mati selepasnya huruf qaf. Cuba tengok. Kadang-kadang dalam doa, kita dengar imam doa, dia baca Rabbana la tuzigh qulubana, dia idgham terus. Dia masukkan ghain ke dalam qaf. Ini sangat ramai yang baca macam tu. La tuzigh qulubana. Tak betul tu. Dia idghamkan ghain ke dalam kha, dalam qaf. Betulkan ghain. La tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Tuzigh. Kemudian qaf. Min ba'di ma kada yazighu qulubu. Ramai yang baca yazighu qulu, masuk dalam qaf. Min ba'di ma kada yazighu qulub. Jadi termasuk dalam qaf di idgham. Yazighu ma kada yazighu qulubu fariqim minhum. Sebab betul-betul. Kemudian juga boleh berlaku idgham bila selepas ghain itu huruf ain. Qala atuni ufri' alaihi qitra, dia masuk dalam ain. Sebab ghain dan ain ni dia berjiran lah. Ghain daripada hujung leher, ain daripada tengah leher. So dia shortcut, dia terus masuk dalam ain. Itu tak betul. Qala atuni ufri'. Qala atuni ufri' alaihi qitra. Ufri' alaihi. Yang baca ufri' alaihi. Tak tepat. Faragha alaihim. Jangan faragha alaihim. Termasuk dalam ain. Faragha alaihim darban bil yamin. Ini rata-rata orang buat salah. Rata-rata kebanyakan yang buat salah ni. Kemudian ada juga tertukar ghain kepada kha. Bila tu? Bila lepas huruf ghain ada shin. Lepas huruf ghain ada shin. Dan dia menjadi penyakit kebanyakan orang Arab. Orang Arab bila ada huruf ghain, selepas ada shin, dia tertukar secara semula jadi. Jadi yakhshan nas, bukan yakhshan nas. Yakhshan nas. Yakhshan nas. Dia entah kenapa ghain dengan shin ni bila campur dua tu jadi nak tertukar pada kha. Selalu orang Arab macam tu. Dia baca yakhshan nas. Yakhshan nas. Okey. Cara nak betulkan dia, pastikan tempat keluar ghain tu betul lah. Hujung leher, bukan pangkal lidah. Jangan guna pangkal lidah untuk menyebut huruf ghain. Kemudian juga kesalahan mentarqiqkan huruf ghain. Huruf ghain huruf tebal. Khussa dagtin. Mana ada huruf ghain. Huruf ghain tu huruf tebal. Tapi kita baca nipih. Bila baca nipih jadi tak betul lah. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nipih. Laminal ghafilin. Ghafilin. Macam tu.
Kita tebalkan ghain bukan cara kita muncung mulut. Muncung mulut ni bukan untuk tebal. Muncung mulut untuk baris depan. Siapa yang ajar muncung mulut untuk tebalkan ghain? Tak betul tu. Muncung mulut bukan untuk tujuan tebal. Muncung mulut tujuan dia untuk baris depan. Macam mana kita boleh baca baris atas campur baris depan? Jadi rosaklah barisnya. So macam mana nak tebalkan huruf ghain? Yang pertama, mesti keluarkan daripada tempat yang betul. Sebab mana-mana huruf tebal, kalau kita keluar daripada tempat dia betul, dia sebenarnya tertebal dengan sebab tempat dia tu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ke belakang. Laminal ghafilin. Kalau keluar, laminal ghafilin. Jadi nipis lah. Sebab makhraj tak betul. So bila kita makhraj ke depan, dia jadi nipis, mula nak ajar orang supaya muncungkan untuk tebalkan dia. So dia ditempelkan ketebalan. Tebal huruf qaf ni dia asal dia dah tebal. Sebab tempat dia tu menyebabkan jadi tebal. Dan dalam masa sama, bila tempat dia betul, lidah kita terangkat. Pangkal lidah terangkat menjadikan huruf tu tebal. Jadi jangan nipiskan huruf ghain. Macam mana saya nak tahu ghain tu betul? Kena baca dan kita dengar. Kadang-kadang kita baca laminal ghafilin, bunyi macam tebal dah. Tapi tempat keluar tak betul. Kita buat tebal. Huruf ghain kita bukan buat tebal. Dia tebal sendiri bila tempat keluarnya betul. Baik. Seterusnya, memuncungkan, menyebut huruf ghain dengan memuncungkan. Okay, ayat ni kena baca. Saya nak baca ni. Di kalangan qari, mana pembaca Quran, ada yang menyebut huruf ghain dengan memuncungkan mulut. Kerana menyangka dengan memuncungkan mulut, dia dapat menyempurnakan sifat tebal pada huruf ghain tersebut. Menyebut huruf ghain ketika berbaris fathah. Apa benda cerita dia? Okey. Ini cerita dia. Menyebut huruf ghain ketika berbaris fathah seperti ghafara, berbaris kasrah seperti ghisyawah, bertanda mati dan sebelumnya berbaris fathah seperti rabbana ghfir, bertanda mati dan sebelumnya berbaris kasrah seperti afrigh, dengan memuncungkan mulut merupakan suatu kesalahan kerana menambahkan ismam. Ismam tu apa? Baca sedikit kat bawah tu. Ismam mana muncul mulut lah padanya. Sebab apa bila kita sebut huruf ghain yang mati sebelum baris atas? Sebab apa kalau kita dimuncungkan mulut pada ketika-ketika tadi, dia jadi salah? Sebab apa? Sebab kita tambahkan sifat baru. Ataupun kita tambah bunyi baru. Bunyi apa? Bunyi muncung. Sedangkan dia berbaris atas. Sedangkan dia mati sebelum baris atas. Sedangkan dia mati sebelum baris bawah. Tak ada kena mengena baris depan. Kecuali dia baris depan. Baca baris depan, muncung lah baris depan. Jangan tak nak muncung pula baris depan. Ustaz ni asyik tegur tak betul je baris depan. Bila baris depan dia tak nak muncung jadi Fira tak boleh. Baris depan muncung lah. Yang tak boleh muncung bila dia bukan baris depan. Dia mati. Okey, saya nak beritahu satu rahsia. Rahsia malam ni. Saya jarang dedah rahsia ni. Sebab selalunya rahsia ni, kalau nak tahu rahsia ni, saya minta ayam kampung golek. Ayam kampung. Ayam kampung 2 ekor yang siap digolek. Okey. Okey, tengok Setiap huruf ada 4 keadaan bibir menyebut dia. Saya ulang. Setiap huruf, siapa nak tanda-tanda lah. Setiap huruf Quran, tak kira apa, bata sampai ya tu, dia ada 4 situasi, 4 keadaan kita menyebut dia. Yang pertama, bila dia baris atas. Kita ambil satu huruf. Kita ambil huruf, katalah ambil huruf fa. Baris atas kan dia, fa. Macam mana keadaan bibir kita? Bibir kita melebar, fa. Keadaan baris atas. Kemudian, dia baris bawah, fi. Dia lebar juga, dia ke bawah sedikit, fi. Kemudian dia berbaris di depan, fu. Macam mana keadaan fu baris depan? Mulut kita muncung ke depan sebab baris depan. So 3 keadaan, dua melebarkan bibir, a, i, u. Satu lagi ketika dia mati. Okey, ni penting. Ketika fa mati, tak kira sebelum baris atas ke, sebelum baris bawah ke, sebelum baris depan ke, bibir kita macam mana? Bibir kita tetap dengan melebar. Saya ambil fa mati sebelum baris atas, f. Fa mati sebelum baris bawah, if. Fa mati sebelum baris depan, uf. Lebar.
Yang bagi depan uf, uf. Jangan baca uf. Kenapa muncul? Uf. Kenapa muncul? Apa yang bagi depan? Yang bagi depan hamzah Fa mati. Fa bukan baris mati. Fa tanda mati. Uf. So, bila baca fala taqul lahuma uf. Bagi depan uf. Kita lebarkan bibir. Jadi maknanya huruf ghain, mana huruf ghain? Huruf ghain dia ada 4 keadaan. Keadaan sebut ra. Dia tak boleh lebar pasal dia huruf ra. Bagi bawah ri. Dia kena lebar. Huruf ghain yang kita bincangkan. Huruf apa ni? Huruf ghain kan? Huruf ghain. Ra, dia bibir kita macam tu je. Dia tak biasa. Dia tak boleh lebar. Dan dia tak boleh muncung. Ra. Itu keadaan pertama dia. Keadaan kedua dia ri. Dia kena lebar. Kemudian bagi depan muncung. Itu keadaan ketiga. Okey, kalau dia mati kalau dia mati tengok. Sebelum badan atas tak muncung, tapi duduk pada keadaan dia asal. Sebelum dia bagi bawah kena lebar. Kena lebar bibir. Rabbir. Bukan rabbir. Ada orang baca rabbir fir. Sebab apa baca itu? Sebab dia tak talaki. Dia dengar tu dia baca. Kena ambil guru dengan mulut guru atau tanya. Ketika ghain mati sebelah bawah macam mana bibir kita lebar. Dan dia tebal, memang dia tebal. Dia tebal cara lebar. Kalau dia mati Ke baca salah. Kalau salah. Sebab apa salah? Salah dengan teori dan salah dengan praktikal. Salah dengan teori sebab kenapa nak muncul mulut dia mati. Yang dia munculkan bagi depan huruf ghain bukan huruf depan mati. Jadi Jadi semua keadaan yang kita tunjuk sini ghafara, tak muncul. Ghisyawah tak muncul, bukan ghisyawah. Rabbana ghfir, bukan Rabbana ghfir. Salah. Afrig, lebarkan bibir. Macam nipis, bukan nipis. Huruf yang tebal, dia selama-lamanya tebal. Cuma bila dia baris bawah atau dia mati sebelum baris bawah, ketebalan dia menurun. Tebal ni dia ada 5 tingkatan, tuan-tuan. Tebal ni ada 5 tingkatan. Yang paling rendah sekali apabila dia berbaris bawah, ghisyawah, atau dia mati sebelum baris bawah. So tebal dia melemah, bukan dia menipis, tebal dia melemah. Jangan salah. Jangan salah beritahu orang, Ustaz Fajar huruf ghain jadi nipis. Siaplah saya tahu. Tak ada, saya tak ajar macam tu. Huruf ghain dia sentiasa tebal, cuma dia melemah ketebalan dia apabila dia berada pada situasi tadi. Jadi kalau kita muncung mulut merupakan satu kesalahan kerana menambahkan ismam padanya. Orang luar sana, dia menyangka bila dia ajar orang untuk muncungkan mulut, dia membantu orang untuk menebalkan huruf. Sangkaan dia tu tak betul. Dia rasa dia buat baik, sebenarnya dia buat jahat. Ada ustaz-ustaz yang mengajar anak-anak murid, dia kata tak apalah, muncung mulut. Entah muncung mulut sebab nak tebalkan dia. Sebab nampak hantar tu tak tebal, muncung mulut. Dia ingat dia bantu orang macam tu, dia buat kebajikan, buat kebaikan. Sebenarnya dia buat kerosakan. Sebab bila kita ajar sesuatu yang salah, dia akan jadi salah. Okey. Saya pernah 2-3 kali tersempak dengan guru-guru Al-Quran yang mengajar online. Suruh orang ajar tebal, baca tebal. Tanya huruf ra. Muncul mulut dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Dia sendiri pun baca tebal. Dia ajar orang pun, memanglah ra tu tebal. Dia sendiri baca muncul mulut. Dan dia ajar orang pula suruh muncul mulut. So ajar orang muncul mulut untuk menebalkan huruf tebal, satu ajaran yang salah. Siapa kata? Satu dalam buku saya ni sebut. Yang kedua, saya muak dalam kitab-kitab lain. Kitab-kitab yang muktabar, yang dia tulis oleh doktor-doktor yang pakar-pakar Quran. Saya ni mungkin orang yang biasa-biasa saja. Dalam buku ni, tuan-tuan buka muka surat akhir sekali, dia ada rujukan. Cuba belak. Cuba buka muka surat 103 hujung sekali. Ada senarai rujukan-rujukan yang saya jadikan dia, saya makan saya. Antara rujukan pertama saya, kitab yang ditulis oleh Su'ad Abdul Majid. Dr. Su'ad Abdul Majid. Bukunya, kitabnya yang bernama Taisir Rahman
fi tajwidil Quran. Kitab ini cetakan Mesir, Darut Taqwa 2004. Dalam buku ni, dalam kitab ni dia tulis dhammus syafatain inda nutqi bil harfil mufakham khata'un. Memuncungkan mulut ketika nak menyebut huruf yang tebal, suatu kesalahan. Macam tu. Jadi saya harap sangat yang ikuti diskusi malam ni boleh sebarkan isu ni, sebab kesalahannya orang ajar kesalahan yang macam ni, orang ajar supaya orang lain baca macam tu. Sesuatu yang salah lah, yang perlu kita perbetulkan. Okey. Settle bab jangan muncung mulut. Bila boleh muncung mulut? Bila baris huruf tu bagi depan. Selain bagi depan, tak boleh muncung mulut, dan dia ada cara tersendiri. Kalau huruf tu huruf nipis, kita kena lebarkan bibir. Kalau tu huruf tebal, kita tak boleh nak lebarkan bibir lah. Just biasa saja.